الحمد لله الذي أكرمنا بميلاد خير الأنام سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang berbahagia, teruskanlah sifat utama bertakwa bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sama-sama kita istiqamah mengerjakan segala titah perintah Allah dan bermujahadah meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah merupakan natijah yang terbaik bagi sesiapa yang ingin mendapat kejayaan yang sebenar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejayaan yang dimaksudkan ialah kita sentiasa berada di bawah naungan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ulama-ulama menyebut maksud sebenar takwa iaitulah diambil daripada perkataan waqayaqi wiqayatan. Artinya iaitulah satu pemeliharaan yang dibahaskan oleh Imam Al-Ghazali At-Tusi di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dan juga Minhajul Abidin, bahawa sesungguhnya yang disebut dengan pemeliharaan itu ialah bermula dan kemudian ada kesudahannya, iaitulah ada bidayah dan ada nihayahnya. Permulaannya ialah manusia itu perlu sentiasa memelihara hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga sungguh-sungguh setiap daripada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha bersungguh-sungguh untuk menempatkan dirinya sebagai manusia yang benar-benar dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemuncak kesudahannya, seseorang itu akan dipelihara hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut oleh ulama-ulama sufi bahawa sesungguhnya apabila seseorang itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan menjadi kebal daripada sebarang mihnah, tribulasi, ancaman dan sebagainya. Imannya akan menjadi iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sebab itulah kita diperintahkan untuk memperteguhkan ketakwaan kepada Allah, dan mimbar pun tidak jemu-jemu untuk mengucapkan peringatan tentang takwa ini saban minggu, supaya kita tetap bertakwa dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah disebut di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara hadiah besar yang disediakan oleh Allah kepada orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman,
jika sesungguhnya kamu merupakan orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala akan menjadikan bagi kamu satu kekuatan dalaman, iaitulah yang dimaksudkan dengan furqana. Apakah yang dimaksudkan dengan furqana? Ulama-ulama mufassirin menyebut, iaitulah yang dimaksudkan furqana itu ialah yatamayyazu 'anil haqq wal batil wa yatamayyazu 'anil huda wad dhalalah, iaitulah kekuatan untuk dapat membezakan yang mana benar dan juga yang mana salah, dan dapat membezakan yang manakah yang dikatakan petunjuk dan yang manakah dikatakan sebagai kesesatan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala akan menghapuskan setiap daripada kesalahan yang kamu lakukan, dan Allah Ta'ala akan mudah mengampunkan kamu. Dan bermula Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai kelebihan, lagi maha mengetahui. Untuk itu teruskan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumaat yang berbahagia, pada hari ini dan pada bulan ini kita berasa cukup bertuah kerana kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berada pada bulan Rabiul Awal, bulan yang dikaitkan dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah bagaimana kita boleh mengerti dan memahami pada bulan inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam diputrakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bulan inilah Nabi dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada Mekah ke Madinah. Pada bulan inilah juga junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari ini kita berada pada tarikh 11 Rabiul Awal 1436 Hijriyah. Artinya besoknya akan berlakulah sambutan ulang tahun Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran dan kemunculan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa sinar kebahagiaan yang paling besar kepada seluruh umat manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa rahmat yang paling agung, bukan sekadar kepada manusia tetapi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kan Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai pembawa rahmat kepada seluruh alam. Artinya yang dimaksudkan dengan alam ialah kullu ma siwallah, setiap yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang beriman menerima rahmat di sebalik kelahiran Nabi, manusia yang kufur menerima rahmat, dan kemudian binatang menerima rahmat, jin juga menerima rahmat. Begitulah seluruh alam yang disebutkan itu mendapat kasih sayang Allah di sebalik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah yang dimaksudkan dengan rahmat ini, kata sebahagian ulama-ulama yang muktabar. Contohnya disebut di dalam kitab Asy-Syifa yang dikarang oleh seorang ulama yang bernama Qadhi Iyad, yang menceritakan tentang keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahmat yang dimaksudkan ialah seluruh kehidupan kita. Kalau kita ingin menjadikan kehidupan kita itu berjaya dan diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mempunyai teladan dan kita mempunyai pedoman yang paling ulung. Pedoman yang dimaksudkan ialah ikutilah semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam
daripada yang sekecil-kecilnya sehingga yang sebesar-besarnya, semuanya tidak akan kecewa di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama yang bernama Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zin Al-Faqan, di dalam kitabnya Faridatul Faraid dan juga Iqdul Juman, menyebut bahawa sesungguhnya kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu fungsinya yang paling besar ialah terjemahkan uluhiyah, menjadi penterjemah ketuhanan kepada manusia. Apakah yang dimaksudkan dengan penterjemah ketuhanan? Salah satu maksudnya yang dibahaskan oleh ulama, iaitulah jika sesiapa di kalangan kita ingin menjadi manusia yang mendapat keredaan Allah, maka sesungguhnya lihat dan ikutilah, hayatilah sesungguh-sungguhnya, hidupkanlah apa yang disebut sebagai sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mimbar pada hari ini ingin menyebut sebahagian daripada sifat dan juga yang menjadi sunnah bagi Nabi untuk kita hidupkan pada hari ini, jika sekiranya kita benar-benar ingin menghayati semangat daripada Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa pedoman yang paling besar kerana pribadi diri Nabi dan juga segala yang berkait rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempunyai kesempurnaan yang agung di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah Syekh Ja'far Al-Barzanji rahimahullah, di dalam satu yang disebut sebagai kalam syairnya, beliau menyebut, wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasa khalqan wa khuluqa dza zatin wa sifatin saniyah. Dan bahawa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang yang paling sempurna di kalangan manusia dari segi diri dan juga kejadian yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi juga mempunyai pribadi dan sifat yang begitu tinggi dan agung yang menjadi pedoman kepada manusia di atas muka bumi Allah. Artinya, jika hari ini orang-orang yang berada di akhir zaman, penduduk-penduduk Permatang Jambus khususnya dan juga penduduk Malaysia amnya, jika ingin menjadi manusia yang hebat, manusia yang benar-benar berjaya, terjemahkan sedikit sebanyak, walaupun mungkin tidak mampu kesemuanya, sifat-sifat agung yang ada pada Nabi ke dalam diri kita, insya-Allah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara sifat penting yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimbar ingin kupas pada hari ini, iaitulah seperti mana yang disebut oleh Qadhi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa, iaitulah ada 4 sifat penting bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita jadikan pedoman pada diri kita pada hari ini untuk menyelesaikan pelbagai masalah dan kebejatan yang melanda masyarakat kita pada hari ini. Apakah dia 4 sifat itu? Iaitulah sidang hadirin dan juga yang muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Yang pertama disebut oleh Qadhi Iyad, Rasulullah amanan nas, yang disebut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah amanan nas, manusia yang paling teguh memegang amanah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, pelajaran yang pertama pada hari ini, peringatan yang paling penting jika kita ingin berjaya dan mendapat rahmat daripada Allah, iaitulah hendaklah kita juga orang yang sentiasa menjaga amanah, memegang amanah
dan kemudian iaitulah menjadi manusia yang tetap teguh setia dengan amanah. Iaitulah amanah yang paling besar, ialah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia amanah daripada Allah Subhanahu wa taala? Iaitulah menjadi khalifah di atas muka bumi. Yang khalifah itu disebut oleh ulama, antaranya ialah iqamatud din wa siyasatud dunya biha, mendirikan agama Allah dan mentadbir dunia dengan acuan agama Allah Subhanahu wa taala. Disebut oleh Al-Mawardi, iaitulah bahawa sesungguhnya sebahagian daripada makna khalifah iaitulah niyabatan 'anil nubuwah fi hirasatid diniyah, menjadi pengganti kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memelihara kesucian agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana amanah ini dipertanggungjawabkan di atas setiap daripada pundak semua manusia, tidak terkecuali kepada ustaz-ustaz sahaja, tuan-tuan imam sahaja, ahli agamawan sahaja, golongan profesional sahaja, tetapi semua golongan manusia yang mengaku Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Addil amanata ila man iktamanat wa la takhun man khanak." Atau kama qala, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunaikanlah amanah bagi mereka yang sentiasa dipertanggungjawabkan amanah kepada kamu. Artinya amanah daripada Allah, amanah daripada segala-galanya, iaitulah yang perlu kita pegang dan laksanakan di atas muka bumi. Dan janganlah kamu mengkhianati. Sesiapa yang mengkhianati engkau, jangan serupakan diri kamu dengan mereka yang mengkhianati engkau. Artinya persoalan amanah merupakan satu persoalan yang paling besar untuk dijadikan kekuatan dan pemikiran dan juga bahan, iaitulah muhasabah kita pada hari ini. Dan yang paling penting, amanah yang dimaksudkan ialah setiap jawatan yang ada kepada kita pada hari ini, di mana disebut oleh Nabi, innaha amanatu, sesungguhnya setiap jawatan itu, terutamanya kuasa dan kelebihan yang diberi oleh Allah, bukan satu privilege, bukan satu keistimewaan, tetapi satu amanah dan tanggungjawab yang paling besar. Orang yang selamat ialah orang yang dapat menunaikan amanah. Orang yang tidak selamat ialah orang yang mensia-siakan amanah yang diberi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang berbahagia, yang keduanya ialah Rasulullah a'dalan nas, yang disebut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah manusia yang paling adil. Artinya sifat adil itu perlu ada kepada kita, iaitulah meletakkan sesuatu biar kena pada tempatnya. Dalam menghukum, biarlah mengikut acuan syariat yang sebenar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan satu garis panduan yang begitu hebat tentang konsep keadilan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanat Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saraqat la aqta'u yadaha." Atau kama qala, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau sekiranya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuri, nescaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Perumpamaan yang memperlihatkan begitulah keadilan yang ada pada Nabi dan juga syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya konsep keadilan ini perlu diteruskan dalam kehidupan kita, barulah kita akan benar-benar menjadi manusia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya disebut oleh Qadhi Iyad, Rasulullah a'affan nas,
Iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling pandai dan paling kuat memelihara dan menjaga kehormatan dan maruah diri di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Artinya pada hari ini jika kita ingin menjadi manusia yang hebat, manusia yang berjaya, kita kena menjadi manusia yang afif. Apakah yang dimaksudkan dengan afif? Manusia yang sentiasa menjaga kehormatan diri, menjaga maruah diri, menjaga thiqah, kepercayaan manusia lain kepada kita di atas muka bumi Allah. Lebih-lebih lagi kita yang bergelar ustaz, kita yang bergelar ulama, kita yang bergelar imam, kita yang bergelar ahli jawatan kuasa masjid, kita yang bergelar orang-orang yang maknanya sentiasa dengan wajah agama di atas muka bumi Allah. Janganlah kerana sedikit kesalahan yang kita lakukan, bukan sekadar kita dihentam, tetapi wajah kita yang menjadi duta akan diburukkan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Pastikan pemeliharaan dan penjagaan diri dan maruah itu bukan sekadar pada diri kita, tetapi termasuk kepada ahli keluarga kita. Kalau kita menjadi duta kepada masyarakat, duta agama, artinya isteri kita juga perlu menjadi duta bagi agama. Anak-anak kita juga perlu menjadi duta bagi agama, supaya masyarakat tidak dapat mencari sedikit pun kesalahan kepada agama dan perjuangan yang kita bawa di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang berbahagia, dan yang keempatnya iaitulah yang terakhir yang disebut oleh Qadhi Iyad, iaitulah Rasulullah asdaqahum lahjatan, iaitulah Rasulullah merupakan manusia yang paling benar pertuturan dan percakapannya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kerana percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah berdasarkan dengan emosi, bukanlah berdasarkan dengan iaitulah kemahuan diri, bukanlah berdasarkan dengan nafsu dan syahwat, tetapi percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitulah berlandaskan kepada wahyu yang telah diprogramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Shadaqallahul azim. Dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap di atas kemahuan nafsu, tetapi sesuatu yang telah diwahyukan dan kemudian dibentuk dan kemudian itulah dipercaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moral dan pengajarannya, pastikan diri kita juga merupakan orang yang sentiasa bercakap benar, jauhkan pembohongan, kerana pembohongan inilah punca setiap masalah musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan diri daripada golongan kadzab, golongan yang sentiasa berbohong di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Malah disebut oleh ulama, orang yang berbohong cederalah maruah dan harga dirinya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Malah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut, iaitulah bahawa sesungguhnya orang-orang yang beriman, walaupun dia berada di akhir zaman, dia tidak akan berbohong, kerana sesungguhnya orang yang pembohong bukanlah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, untuk itu lengkaplah kita memahami bagaimana iaitulah 4 perkara yang perlu kita hidupkan sungguh-sungguh dalam diri kita jika sekiranya kita nak memperlihatkan betapa cintanya kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. The spirit of Maulid, iaitulah semangat daripada Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitulah kita hidupkan 4 perkara ini dalam diri kita. Iaitulah kesimpulannya, yang pertama sifat amanah.
Dan yang keduanya iaitulah sifat adil. Dan yang ketiganya iaitulah bahawa sesungguhnya kita kena menjadi manusia yang afif, manusia yang sentiasa menjaga maruah dan harga diri. Dan yang keempatnya, sentiasalah berkata benar, kerana berkata benar itu akan menjadi kekuatan kepada kita untuk menarik rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Demi masa sesungguhnya manusia itu sentiasa rugi kecuali orang-orang yang benar-benar beriman dan beramal saleh, orang yang sentiasa berpesan dengan penuh kebenaran, orang yang sentiasa berpesan dengan penuh kesabaran di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد. الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا معشر المؤمنين اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم. Sidang Jumaat yang berbahagia, setelah kita mendengar pada khutbah yang pertama tadi bagaimana iaitulah sifat-sifat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedikit sebanyak hendaklah kita hidupkan pada diri kita. Nescaya kita akan dipelihara oleh Allah. Tidak akanlah kita menjadi sebab untuk turunnya musibah-musibah daripada Allah, di mana pada hari ini musibahnya cukup banyak, musibah yang menggetar hati dan rakan-rakan kita semua di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara musibah-musibah terbesar sepanjang tahun 2014 yang lalu masuk kepada hari ini, iaitulah ramainya ulama-ulama besar dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yahzan bi mautil alim fahuwa munafiqun fa innahu la musibata a'zama min mautil alim atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila berlaku kematian para ulama, seseorang itu tidak berasa sedih dan sebab,
maka dia termasuk orang yang munafik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tidak ada musibah yang paling agung dan paling besar melainkan dengan kematian ulama di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemergian ulama hebat-hebat meninggalkan kepada kita kekurangan demi kekurangan, yang mana melengkapi maksud Nabi SAW. Satu hari ilmu akan dicabut oleh Allah Ta'ala melalui dengan dimatikan para ulama di atas muka bumi Allah. Dan juga kita dikejutkan dengan musibah banjir yang besar di Kelantan, Terengganu, Pahang dan Pantai Timur dan beberapa negeri. Yang banjir sekali ini memperlihatkan musibah yang lebih dahsyat daripada setiap musim banjir yang lalu di atas muka bumi Allah. Dan musibah inilah kita nak elakkan sungguh-sungguh dengan mempergantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka yang menerima musibah ini disebut oleh Nabi SAW bahawa bala ini ada kalanya disebut sebagai bala ta'zib, ada kalanya disebut sebagai bala ta'dib, ada kalanya disebut sebagai bala taqrib. Artinya musibah akan melanda kepada semua manusia, tidak kira yang jahat, yang baik ataupun yang cukup baik, wali-waliullah yang muktabar kepada Allah. Apakah dia bala ta'zib? Bala ta'zib artinya bala nak menyiksakan. Itu untuk musuh-musuh Allah, manusia yang kufur kepada Allah. Bala ta'dib untuk mengajar, untuk orang-orang yang beriman tetapi lalai dan terlupa di atas muka bumi Allah. Bala taqrib untuk mendekatkan, ini untuk kekasih-kekasih Allah, untuk menambahkan maqam dan kedudukan mereka di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu pastikan diri kita sentiasa menanam sifat takwa dengan menjelmakan sedikit sebanyak sifat yang disebutkan tadi, iaitu sifat Nabi SAW. Dan untuk itu juga basahkan lidah kita dengan banyak berselawat kepada Nabi SAW. Kerana Allah berselawat kepada Nabi, malaikat berselawat kepada Nabi. Ayuhlah wahai manusia yang beriman, berselawatlah kepada Nabi SAW. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهزل الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وقلل عددهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واكتب اللهم السلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والزوار والمسافرين والمقيمين في البر والبحر من المسلمين. وقنا شر الظالمين وقنا شر الظالمين وقنا شر الظالمين. وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الفاسقين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الظالمين.
واختم لنا يا ربنا منك بخير يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله